Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel Mana-Mana Pun Seram. Kali ini anda bersama saya, Abang SD. Pada video kali ini, Mana-Mana Pun Seram, segmen bercerita dalam kereta. Saya telah dapat satu kiriman email daripada Dani yang menceritakan kisah pengalaman beliau kepada para penonton Mana-Mana Pun Seram. Tajuk yang diberi pada hari ini adalah Puaka Pokok Durian. Kisah-kisah yang diketengahkan ini saya harap anda jangan mudah percaya dan terlalu taksub, anggap saja sebagai satu hiburan. Anda bayangkan yang anda sedang tonton filem-filem seram. Sebelum kita mulakan video, saya mahu minta tolong kepada semua para penonton Mana-Mana Pun Seram. Jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, like, komen dan share kepada semua rakan-rakan para penonton Mana-Mana Pun Seram supaya kami lebih bersemangat untuk membuat video. Okey, tanpa tunggu lama-lama lagi, jom sama-sama kita dengarkan kisah ini. Selamat datang ke channel YouTube kami Mana-Mana Pun Seram. Kisah-kisah yang anda dengar ini hanyalah sekadar satu hiburan. Jangan mudah percaya dan terlalu taksub. Dan ingat, Mana-Mana Pun Seram. Assalamualaikum Abang SD dan semua para penonton Mana-Mana Pun Seram. Nama saya Dani. Saya mahu kongsikan kisah pengalaman saya kepada Abang SD dan juga semua para penonton Mana-Mana Pun Seram. Saya harap Abang SD dapat ketengahkan kisah yang saya ceritakan ini kepada semua para penonton Mana-Mana Pun Seram. Abang SD, saya ni dulu tinggal bersama datuk dan nenek saya masa saya kecil-kecil sampailah saya dah habis sekolah. Ibu dan bapa saya bekerja di Kuala Lumpur. Jadi bila mereka bekerja tu, tak ada siapa yang nak jaga saya di rumah. Oleh sebab itu, mereka mengambil keputusan untuk hantarkan saya duduk di kampung bersama datuk dan nenek saya. Pada awalnya mereka memang ada rancang untuk hantar saya di Taska. Disebabkan Taska terlalu jauh dengan rumah sehingga memakan masa untuk mereka pergi bekerja. So mereka terpaksa hantar saya duduk bersama datuk dan nenek saya. Saya dulu masa kecil-kecil memang susah tahu nak tinggal di kampung. Yelah, dah biasa dengan ibu dan abah, so tak naklah balik. Ibu tak nak tinggal, ibu tak nak tinggal. Lama-lama kelamaan, bila datuk dan nenek saya bawa saya pusat-pusat kampung, tengok-tengok buah, tengok-tengok pokok. Sebab datuk saya ni mempunyai kebun. So lama-lama saya dah terbiasa duduk di kampung, dah boleh terima suasana di sana. Baik Abang SD, kisah seram yang berlaku pada saya masa tu adalah masa musim durian. Sebelum tu saya mahu tanya Abang SD dan semua para penonton Mana-Mana Pun Seram, adakah korang semua suka dengan musim durian? Mesti suka kan? Samalah macam saya. Saya ni adalah hantu durian. Baik, ini kisahnya. Datuk saya ni mempunyai kebun yang sangat besar lah. Macam-macam ada. Sayur-sayuran ada, buah-buahan, macam pokok pelam, pokok jambu, pokok durian, pokok manggis. Macam-macam lagi ada. Pokok buluh pun ada. So bila musim durian ni, saya kalau nak durian, saya tak perlu pun keluar mencari durian dekat kawasan-kawasan lain kan. Tak perlu. Saya cuma pergi kebun dan ambil durian dekat kebun datuk saya je. Okey, nak dipendekkan cerita, bila dah musim durian ni, macam biasalah, nenek saya pasti suruh saya dan juga datuk saya untuk pergi ke kebun untuk tengok kalau ada buah durian yang jatuh, cepat-cepat ambil. Bukan apa, nenek saya ni dia risau kalau buah tu dimakan oleh tupai. Apa yang buatkan dia lagi risau bila buah tu dicuri orang. So sebelum apa-apa berlaku, nenek saya ni dia akan suruh saya dan juga datuk saya pergi ke kebun untuk cepat-cepat ambil buah dan cepat-cepat pulang. Lepas tu bolehlah nak jual ke, nak sedekah ke, bolehlah macam tu. So saya dengan datuk saya pun pergilah ke kebun ambil durian. Pada esok malamnya barulah saya dan datuk saya pergi ke kebun untuk tengok buah. Sebelum tu kami ada pergi
masjid dulu, solat dekat sana, solat maghrib, solat isyak. Lepas solat isyak tu barulah datuk saya ni akan ajak saya untuk pergi tengok buah dekat kebun. Lepas saja solat maghrib dan juga isyak, kami berdua pun teruslah pergi ke kebun. Bila kami berdua dah sampai di kebun ni, tiba-tiba ada ustaz telefon datuk saya, yang dia suruh datuk saya ni pergi ke rumah dia. Rupa-rupanya ustaz ni dia suruh datuk saya ni bantu dia untuk rawat seorang wanita yang terkena histeria. Jadi datuk saya pun pergi dan tinggalkan saya seorang diri di kebun. Sebelum datuk saya pergi, dia ada cakap pada saya, "Kamu tunggu di sini, kalau ada buah jatuh cepat-cepat ambil ya. Dan hati-hati, kamu harus berjaga-jaga ya. Jangan lupa tengok semua sekeliling kamu. Takut-takut ada binatang ke apa ke ya. Kamu tunggu je di sini. Sekejap lagi selesai semua, Tok akan datang balik." Masa datuk saya ni dah start enjin motor untuk gerak, dia ada bagi tahulah, "Dani, ingat pesanan Tok tu. Hati-hati, kalau ada apa-apa jangan lupa telefon Tok. Kalau kamu rasa ada sesuatu yang mengganggu kamu, ingat, banyakkan istighfar dan jangan lupa baca doa. Okey? Tunggu, kejap lagi Tok pulang." Saya pun baiklah Tok. Tok pun jangan lupa hati-hati dekat jalan tu. Kalau boleh cepatlah sikit Tok. Saya ni tak berapa berani sangat Tok ya. Yelah. Okey, Tok pergi dulu. Para pendengar mana-mana pun seram, datuk saya sudah pun berlalu pergi. Jadi saya pun terus kembali ke pondok kebun. Saya duduk, saya dengar kalau ada buah durian yang jatuh, saya cepat-cepat akan ambil. Sambil saya perhatikan di semua sekeliling saya. Abang SD, saya dah mula rasa seram sejuk. Saya dah mula rasa gementar. Yalah, seorang diri di sini, tak ada ditemani siapa-siapa. Sambil nak tunggu buah tu jatuh, memang menyeramkan Abang SD. Macam-macam bunyi kita dengar, tapi saya akan tetap fokus. Saya akan tetap fokus bunyi buah jatuh. Baru saya akan bangun dan pergi cari. Abang SD, jam sudah masuk pukul 11 malam. Dekat 1 jam saya tunggu datuk saya masih tak datang lagi. Saya dah mula rasa seram sejuk. Buah durian saya dah kutip dalam 5 biji. Datuk saya masih lagi belum datang. Masa saya masih lagi menunggu untuk datuk saya ni datang, tiba-tiba dekat belakang saya terdengar ada buah yang jatuh lagi. Buah kali ni buah kali ke-6. Saya happy lah. Saya happy. Yes, buah jatuh lagi. Saya pergilah cari buah tu. Bila saya cari buah tu, saya pelik. Ke mana pula buah ni pergi? Sedangkan masa saya dengar bunyi tu, tak jauh pun dari saya, dekat je. Dia jatuh dari arah belakang saya. Tapi bila saya cari, saya tak jumpa buah tu. Satu pokok saya pusing, saya suluh, semua saya suluh. Dekat semak, dekat-dekat dengan parit, saya suluh. Tapi saya masih lagi tak jumpa. Kat mana buah ni? Tak mungkinlah dia bergolek terlalu jauh kan, sebab buah durian ni berat. Tak mungkin. Itu yang saya heran. Lepas tu saya tak puas hati, saya cari lagi, cari. Sampailah dekat pokok durian yang dekat belakang. Untuk pengetahuan korang semua ya, dekat kebun datuk saya ni mempunyai 2 pokok durian. Okey, 1 pokok durian kat depan. Kat depan ni paling banyak buah lah. Yang dekat belakang ni memang jarang buah dia keluar. Kalau ada buah pun, datuk dan nenek saya tak benarkan untuk saya ambil buah tu bila waktu malam. Tak tahulah kenapa, apa punca dia. Lepas itu saya cari sampailah dekat pokok belakang. Saya cari manalah, masih lagi tak jumpa. Bila saya dah berada di pokok belakang ni, tiba-tiba saya teringat yang datuk dan nenek saya pernah nasihatkan saya. Kalau kamu dengar ataupun rasa buah tu dari pokok belakang, ingat, jangan berani-berani kamu ambil. Nak buah, ambil pokok yang depan.
Jangan ambil pokok yang belakang. Buruk padahnya. Lepas tu saya tanyalah lah kenapa. Tapi datuk dan nenek saya masih lagi tak bagi tahu saya apa sebabnya. Saya pun tak apalah, mungkin satu hari nanti saya akan dapat tahu juga apa sebab dia. Bila dah teringat pesanan datuk dan nenek, saya masih lagi teruskan pencarian. Buah tu harus saya dapatkan. Saya tak nak buah tu dimakan binatang ataupun diambil orang. Saya pasti saya akan dapatkan buah tu. Saya cari. Tiba-tiba langkah saya terhenti. Langkah saya terhenti sebab saya fikir, kenapa aku cari sampai dekat pokok belakang ni? Kalau buah tu jatuh dari pokok belakang, tak mungkin aku boleh dengar. Sebab pokok belakang ni jauh sikit daripada pokok yang depan. Asal aku cari dekat sini? Lepas tu apa yang mengejutkan, tiba-tiba saya terdengar ada satu lagi buah jatuh. Tapi apa yang buatkan saya hairan, buah yang jatuh tu saya macam tak rasa buah tu jatuh dekat tanah. Sebab tak ada rasa sikit pun getaran. Tapi bunyi dia tu betul-betul buatkan saya terkejut. Sebab bunyi dia tu seolah-olah macam buah tu jatuh dekat bersebelahan dengan pokok tu je. Saya pun suluh. Mana buah tu Mana buah tu kalau jatuh saya akan dapat rasa tahu. Sebab apa? Tanah kebunnya lembut. Kalau buah tu jatuh saya akan dapat rasa macam tu. Kaki saya ni akan dapat rasa kat mana buah tu jatuh. Automatik kita boleh tahu kat mana buah tu jatuh. Tapi kali ni berbeza. Buah yang ke-6 dan ke-7 ni memang berbeza. Okey, yang ke-6 saya dengar bunyi, tapi saya cari tak jumpa-jumpa. Sampailah kat pokok belakang. Lepas itu ada buah yang ke-7 pula. Dia jatuh. Bunyi dia tu sangat dekat. Dekat dengan pokok belakang ni. Tapi saya tak rasa buah tu jatuh. Lepas itu bau pun tak ada. Bila saya suluh, memang saya tak nampak pun di manakah keberadaan dua buah tersebut. Para pendengar Mana-Mana Pun Seram, saya dalam keadaan keliru. Nak sambung cari ke tak, akhirnya saya ambil keputusan, esoklah saya cari. Mungkin cari dengan datuk esok akan lebih mudah dan senang. Mungkin kita orang boleh dapat dekat mana buah ni. So saya mengambil keputusan untuk kembali ke pondok. Abang SD, masa saya nak kembali ke pondok, saya perasan di sebalik semak dekat pokok durian yang belakang tu, saya macam perasan yang ada benda bulat dekat situ. Bila saya dah nampak benda bulat tu, dalam fikiran saya benda tu buah. Saya pun happy. Apa lagi? Saya terus dekat dengan buah tu. Saya datang dekat-dekat. Lepas tu Abang SD, saya teringat kata-kata datuk dan nenek saya lagi. Dan ni ingat pesanan tok dan juga nenek. Kalau kamu nak ambil buah, jangan ambil di pokok yang belakang. Ambillah buah tu yang di pokok di depan. Bahaya dan ni, jangan. Ingat pesanan tok tu. Saya pun degil. Alang-alang buah ni dah jatuh, aku pun dah semakin dekat. Lebih baik aku ambil je. Daripada buah ni dimakan binatang, daripada diambil orang, baik aku ambil je. Abang SD, bila saya semakin dekat dengan benda yang saya fikir buah tu, alangkah terkejutnya Abang SD. Benda tu tak mempunyai duri seperti durian. Dia tak ada bentuk seperti durian. Malah apa yang saya perasan bila saya suluh, benda tu saya nampak macam ada rambut yang panjang. Abang SD, bila saya tengok benda tu makin dekat, saya suluh betul-betul. Ya Allah Abang SD, ia bukannya berbentuk buah, tapi ianya kepala penanggal. Abang SD, benda tu keluarkan bunyi yang sangat pelik dan tuli ke arah saya dengan sangat cepat dan pantas, sambil memandang saya dengan pandangan yang sangat tajam. Apa yang buatkan saya terkejut dan pingsan, masa saya pandang kepala tu, saya sedar ada darah yang menitik ke atas saya.
Bila saya toleh ke atas, alangkah terkejutnya ya Allah. Ada badan tanpa kepala bertinggi di atas pokok tu. Saya bila dah terkejut, saya tak sempat nak telefon datuk saya. Lalu saya pengsan di bawah pokok tu. Bila tibanya datuk saya ke kebun, dia terkejut yang saya ni tiada di pondok. Buah ada tapi saya tiada. Dia tiba-tiba terkejut. Lepas tu dia carilah saya. Datuk saya pun apa lagi, dah panik. Carilah saya. Dani, mana kamu? Dani. Lepas itu tak lama kemudian, dalam 5 minit mencari saya, alangkah terkejutnya bila datuk saya lihat saya pengsan dekat bawah pokok durian yang belakang tu. Dia cepat-cepat datang ke arah saya dan kejutkan saya. Datuk saya ni dia kejutkan saya. Bangun Dani, bangun. Tapi saya tak bangun-bangun. Lepas itu Abang SD, datuk saya angkat saya pergi ke pondok dan dia cuba untuk kejutkan saya lagi. Tapi kali ni dia menggunakan air yasin yang dibawa daripada rumah ustaz tu. Bila saya dah kembali sedar, datuk pun ada baca ayat-ayat sikit. Lepas tu suruh saya minum air yasin tu. Alhamdulillah saya dah okey, saya dah tenang. Lepas itu kami berdua pun ambil keputusan untuk terus pulang. Ambil buah semua, dah selesai, terus pulang. Pada keesokannya barulah datuk dan nenek saya ceritakan apa sebabnya kenapa mereka tak benarkan saya untuk mengambil buah di pokok yang bahagian belakang. Lagi-lagi waktu malam. Abang SD, sebenarnya pokok durian yang kat belakang tu berpuaka sebab ada benda yang menginap kat situ daripada zaman dulu lagi, hasil peninggalan nenek moyang mereka. Sebab itu mereka tidak benarkan saya untuk dekat dengan pokok tu ataupun ambil buah dekat situ, lagi-lagi waktu malam. Kalau nak ambil, hanya datuk saya je yang pergi ambil. Sebab datuk saya ni dia memang berani sikit lah. Kalau saya memang betul-betul takut. Sebab itulah saya tidak dibenarkan untuk dekat dengan pokok tu. Nak pisahkan benda tu memang susah Abang SD. Susah. Yelah, benda tu pun dah lama, sejak dari nenek moyang mereka lagi. So datuk saya terpaksalah, okey biarkan je lah. Yang penting kamu dah tahu. So yang penting dia pun tak ganggu keluarga kita. Tak apa buat masa ni tak apa. Kita kena hati-hati je. Okey Abang SD, sampai di sini sajalah kisah yang saya mahu ketengahkan kepada Abang SD dan semua para penonton Mana-Mana Pun Seram. Semoga anda semua faham daripada mula hingga akhir kisah-kisah yang saya ketengahkan ini. Ya, semoga anda semua dijauhi perkara-perkara yang berlaku seperti ini. Saya doakan Abang SD dan semua para penonton Mana-Mana Pun Seram, termasuklah diri saya sendiri, semoga kita semua tidak terkena gangguan-gangguan ataupun terkena buatan orang. Semoga kita semua bebas daripada benda-benda macam ni. Dan selalulah ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey Abang SD, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Abang Dani kita yang sudi menghantarkan kisah pengalaman beliau kepada semua para penonton Mana-Mana Pun Seram. Kepada rakan-rakan yang ada pengalaman-pengalaman seram, anda bolehlah follow IG kami dan message ataupun email kami, Facebook, semua ada kat situ. Anda boleh follow dan ceritakan kisah pengalaman anda kepada kami. Dan sekiranya anda suka dengan kisah segmen bercerita dalam kereta, sila komen di bawah. InsyaAllah kami akan buat video ini lagi. Okey, terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi. Anda bersama saya Abang SD. Assalamualaikum. See you. Goodbye. Terima kasih pada anda sudi dengar dari awal hingga akhir. Kisah-kisah yang anda dengar ini hanyalah sekadar satu hiburan. Jangan mudah percaya dan terlalu taksub. Dan ingat, mana-mana pun seram.